Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, kita bersyukur kita masih bisa bersama-sama beribadah secara online di minggu ini. Kita akan memulai ibadah kita mempersiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita sama-sama bersaat teduh. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk 1 minggu lagi yang boleh kami lewati. Kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari yang telah Kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin, Tuhan yang boleh memberkati ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk segalanya ya Bapa. Pimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang telah Kau berikan kepada kami.
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Guru Injil Ivan Christian. Bila Engkau izinkan Tuhan, segala sesuatunya terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk kami Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹们早安。 Senang sekali hari ini kita sama-sama bisa kembali beribadah dan belajar dari firman Tuhan. 我们很高兴今天我们可以再次在一起来敬拜我们的上帝，听上帝的话语。 Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. 我们还没有听上帝话语之前，让我们一起进入祷告。 Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu. 我们在天上的父，我们满心感谢你， Karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami kembali untuk merenungkan firman Tuhan. 因为你再一次给我们机会来思考您的话语。 Dan kami terus berdoa kiranya firman-Mu ini yang boleh menjadi pelita di dalam hidup kami. 我们继续祷告，让神的话语能够成为我们生活中的指南， Yang boleh menolong kami untuk boleh hidup di masa-masa sulit ini. 让您的话语能够帮助我们度过这个困难的日子。 Tuhan berkatilah waktu ini ya Tuhan. 主啊，求你赐福这段时间。 Jauhkan segala gangguan-gangguan yang mengganggu konsentrasi kami. 求你除去一切魔鬼破坏的工作， Sehingga kami boleh sungguh fokus mendengarkan firman 让 Tuhan. 我们能够专心来听你的话语。 Berkati juga kedua hamba-Mu ini ya Tuhan. 求你赐福你两位仆人， Engkau pakai dalam segala keberadaan dirinya. 求你使用他们。 Tuhan kami bersyukur. 主啊，我们又感谢 Hanya 你。 di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们这样祈求祷告是奉靠主耶稣基督圣名求的， Amin. 阿门。 Bapak Ibu sekalian, saya yakin pada umumnya kita melihat pandemi COVID-19 ini sebagai sebuah krisis yang mengancam kehidupan kita. 弟兄姐妹，我相信我们大家都认为这个新冠病炎的蔓延是我们生活中的一个威胁。 Ancaman itu bukan hanya sekedar ancaman buat kesehatan kita saja. 这个威胁不是单单在我们健康上的威胁， Tapi kita juga tahu banyak aspek-aspek lainnya yang terdampak karena pandemi ini. Misalkan ekonomi kita juga runtuh. 但是我们也知道，在其他的层面也受到威胁，比如说在经济的层面。 Dan Bapak Ibu sekalian, dalam situasi krisis umumnya manusia akan merasakan kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. 弟兄姐妹，通常在一个危机当中，人家都会感受到很彷徨，感受到惧怕。 Dan ketika merasakan hal itu, respons yang umum adalah kita berusaha mencari solusi supaya kita tidak habis karena krisis yang ada. 通常我们的反应是我们尽量想办法来控制，使到我们不会因着这些威胁、这些挑战而灭亡。 Namun dalam prosesnya memang tidak mudah, Bapak Ibu. 但是在这样的过程中，虽然不容易， Seringkali kita mengalami jalan buntu di mana kita nggak bisa, kita udah pikir berbagai solusi dan solusi itu rasanya nggak efektif. 常常在这样的困难中，我们碰到绝路，我们已经设法想尽办法，但是我们仍然没有出路。 Maka ketika kita mengalami jalan buntu itu, umumnya kita akan semakin tertekan, kita akan semakin ketakutan. 而且在这样绝路的时候，我们常常就会感受到很大的压力，会感受到崩溃。 Bahkan sampai pada poin ekstrimnya, tidak jarang orang yang mengalami depresi di keadaan yang seperti ini. 甚至有一些人在这样的情况下，他会感到精神的这个压力。 Di dalam kondisi yang sangat tertekan itu, maka kita pasti sama-sama tahu bahwa manusia itu bisa mengambil keputusan yang buruk sekali di tengah keadaan yang tertekan. 而在一个精神受到压力很大的时候，常常人家会做出一些人家料不到的事情。 Seseorang bisa dengan mudah menyerah karena kesulitan yang ada. 有一些人他因着这样的困难，他会很容易投降， Bahkan bisa bunuh diri, 甚至会自杀。 berhenti berjuang dalam keputusasaannya, 在他的困难中，他停止奋斗， terhimpit karena masalah ekonomi, kemudian melakukan tindakan kriminal dan sebagainya. 因着经济的压力，他会做出一些坏事等等。 Dan Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan krisis hari ini kita mau belajar dari seorang raja Yehuda. 那弟兄姐妹，在这样的危机当中，我们又从一个王，就是耶户的王， Yaitu Raja Yosafat. 就是耶撒法王学习。 Dan Bapak Ibu sekalian, khususnya kita akan melihat bagaimana apa yang dia lakukan di masa krisis yang dia alami saat dia ketakutan, Bapak Ibu. 我们看这个耶撒法王，在他危机的时候，他做出怎么样的反应？ Dan saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 4 saja. 所以我有请大家，我们要从历代志下20章念起。
20章从第1节念到第4节， Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia 我 saja. 们单单用印尼文来念。 2 Tawarik 20 ayat 1-4 firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari sebelah laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan kita. 读经到此为止。 Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita dari rangkaian kisah dari Yosafat di pasal 20 ini untuk kita fokus ke ayat ketiga. 弟兄姐妹，从我们所念的经文当中，我又请大家我们注意第3节， Yaitu di kalimat Yosafat menjadi takut, 那就是约沙法便惧怕， lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. 然后定义寻求耶和华。 Dalam ketidaksempurnaan sebagai seorang raja, dia juga pernah melakukan kesalahan Bapak Ibu. 成为一个王，他也有他的软弱，他也有犯错的时候。 Tapi secara umum di dalam kehidupannya, Alkitab mendeskripsikan Yosafat demikian. 但是大致上来说，圣经描写约沙法王是这样子。 Yosafat dinilai sebagai seorang raja yang taat. 他认为约沙法王是一位顺服的王， Dia seorang raja yang mencari Allah 他是一位寻求上帝 dan 的王， hidup menurut perintah Tuhan. 而他的生活也照做上帝的旨意行的王。 Dan karena kesetiaannya kepada Tuhan Bapak Ibu, 因着约沙法王是一位忠心的王， karena ketaatannya kepada Tuhan, 因着他顺服上帝， maka Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaan Yosafat. 因此上帝就兼顾了他管辖下的王国， Sehingga tidak ada satupun kerajaan di sekeliling Yehuda itu yang berani melawan Yosafat. 因此在犹大王的周围的国都不敢来侵犯犹大国。 Nah singkat cerita dalam nuansa kemenangan itu, 那弟兄姐妹，就是在他胜利这样的情况下， tiba-tiba memang ada 3 kelompok orang yang ingin mencoba menyerang Yosafat. 突然间有3批人，他们又来进攻约沙法。 Tadi kita baca itu adalah bangsa Moab, bangsa Amon, dan orang Meunim. 刚才我们所念的就是在第1节，就是有阿米乌尼人，还有阿门人，还有摩尼人。 Dan Bapak Ibu sekalian, Alkitab menceritakan bahwa pasukan yang menyerang itu jumlahnya sangat besar. 而且这里告诉我们，要来攻击他的人的那批人是很多。 Dari 3 bangsa itu bergabung menjadi satu, kita bisa bayangkan pasti ini lebih banyak dari pasukannya Yosafat. 在这3个民族一起来攻击的人数，当然多过约沙法自己的那个军队。 Dan meskipun waktu itu Yosafat penuh terus-menerus menang di dalam peperangannya, 虽然当时约沙法在他好几次的征战中，他不断的得胜。 meskipun firman Tuhan mengatakan bahwa banyak bangsa yang takut kepada dia, 虽然在圣经里告诉我们有很多其他的民族都惧怕约沙法王， tapi kemudian menghadapi musuh ini Yosafat menjadi takut. 但是面对这一次的攻击和这一次的敌人，约沙法感到惧怕。 Nah tapi yang menarik adalah di dalam ketakutannya dia memilih untuk mencari Tuhan. 但是很吸引我们的是，在他惧怕当中，他定义寻求耶和 Sebagai 华， seorang pemimpin kerajaan Yehuda, 成为犹大的领袖。 dan dia itu juga meminta seluruh orang Yehuda itu sama-sama berpuasa dan mencari kehendak Tuhan. 他也邀请犹大所有的百姓禁食祷告，恳求耶和华。 Mencari petunjuk daripada Tuhan, arahan daripada Tuhan di tengah ancaman yang ada. 在他们这样的受威胁的情况下，一起寻求上帝的旨意。 Dan setelah Yosafat mencari Tuhan, 然后约沙法寻求上帝以后， setelah mereka berdoa, berpuasa kepada 他们 Tuhan, 祷告，他们禁食以 dan 后， Tuhan memberikan arahan kepada mereka. 然后上帝就指示他们 Di ayat ke-16 ke-17 di situ dikatakan bahwa besok haruslah kamu turun menyerang mereka, kata 在 firman Tuhan. 16节、17节里有记载，上帝就说明天你们就要下去迎敌。
Dan yang menarik di ayat yang ke-17 Bapak Ibu sekalian. 然后这第17节很吸引我们的， Di situ juga dikatakan dalam peperangan ini kamu tidak usah kamu bertempur katanya. 他说在这次征战中，你不要征战。 Jadi Tuhan minta Yosafat itu siap-siap tetap pergi ke medan pertempuran. 所以上帝是这样吩咐他，仍然去到战场。 Tapi Tuhan minta mereka di medan pertempuran diem aja. 但是上帝要求他们到了战场， Dan- 你们不需要征战， Dan itu perintah Tuhan Bapak Ibu 这是 sekalian. 上帝的命令。 Bapak Ibu sekalian kemudian di dalam mendengar jawaban daripada Tuhan, arahan daripada Tuhan ini. 那弟兄姐妹，当他们听到上帝这样的引领的时候， Satu hal yang kita perlu garis bawahi, Yosafat itu percaya dan taat sama pimpinan Tuhan. 一件事情我们要强调的就是，约沙法王他听了上帝的旨意，他顺服就照做上帝的旨意去行。 Dan memang kalau kita lihat sepanjang kisah di pasal 20, Bapak Ibu, 当然这20章全章我们读了整章的以后， kita bisa lihat bagaimana secara dahsyat Tuhan memberkati mereka, membawa mereka kepada kemenangan. 我们看到上帝如何的引领他们，带领他们到一个胜利的那个地步。 Bapak Ibu sekalian, aktivitas sebuah tindakan yang Yosafat lakukan yang patut kita tiru adalah mencari Tuhan di tengah kesesakan. 弟兄姐妹，约沙法王他做了一个非常令我们敬佩的举动，就是他寻求上帝。 Dan Bapak Ibu sekalian, ini memang salah satu karakteristik yang terus ditekankan oleh penulis Tawarikh ini. 那弟兄姐妹，这就是这个利未记的作者所要强调的一点。 Ayat 17, pasal 17, pasal 18, 19, 20, di semua pasal itu ada deskripsi Yosafat itu mencari Tuhan. 在第17章、18章、19章、20章里都有写到，约沙法王他寻求上帝。 Bahkan di pasal 19 dikatakan Yosafat itu mencari Tuhan dengan tekun. 甚至在第19章里有说到，他就很诚心的寻求上帝。 Ini membuktikan kepada kita bahwa Yosafat itu mencari Tuhan bukan hanya saat kesesakan saja. 在这里就证明了约沙法王他寻求上帝，不是在受威胁的时刻而已。 Mencari Tuhan itu sudah menjadi karakter dia. 寻求上帝已经成为约沙法王的一个本性。 Dan Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa lihat di dalam kehidupan dia saat dia ketakutan, dia pun cari Tuhan. 因此，在这里我们也可以看到，当他在面对惧怕的时候，他也仍然寻求上帝。 Dan kisah Yosafat ini mengingatkan saya Bapak Ibu, 而这个约沙法的故事提醒了我， bahwa betapa pentingnya mencari kehendak Tuhan di tengah krisis kehidupan kita hari ini. 那就是在我们生活的危机当中，我们寻求上帝是那么的重要。 Tentu seharusnya bukan hanya saat krisis saja kita mencari petunjuk 当然， Tuhan. 我们寻求上帝不是单单在我们生活的危机的时刻而已， Tapi saat ini kita mengalami krisis Bapak Ibu. 但是这个时候我们已经面对危机。 Pasti ada emosi-emosi tertentu yang muncul, keraguan, ketakutan, kebingungan dan sebagainya. 当然有一些使我们感到恐慌、使我们感到惧怕的一些心理。 Dan di tengah kekhawatiran kita, di tengah kebuntuan kita, di tengah ketakutan kita, satu hal yang kita harus lakukan adalah mencari Tuhan. 而在我们恐慌当中，在我们惧怕当中，一个举动很重要做到的就是我们要寻求上帝， Meminta pimpinannya kepada kita. 求上帝带领我们 Di， setiap aspek kehidupan kita. 在我们生活的每一个层面， Saat kita bergumul di dalam pekerjaan kita. 在我们的工作上，我们在工作上我们挣扎的时候， Maka kita perlu tanya Tuhan, aku harus lakukan apa? 我们就求问上帝，我该做什么呢？ Ketika ada kekhawatiran yang kita rasakan. 当我们有感到这个挂虑的时候， Mungkin berkaitan dengan kesehatan kita. 可能在我们身体健康上有问题， Kita pun juga perlu bertanya Tuhan saat ini aku harus lakukan apa? 我们也需要来到上帝面前问上帝，我该做什么？ Dan Tuhan pasti akan menuntun kita di dalam kebenarannya, yaitu Nah. lewat firman-Nya 那 di 么上 Alkitab. 帝他当然在他的真理下，他会引领我们。 Dan Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah begini. 弟兄姐妹，在这里我们所要强调的是这个： Mencari Tuhan itu rasanya bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. 我们要寻求上帝，不是一件很容易做到的事情。 Kenapa Bapak Ibu? 为什么呢？
Karena kadang-kadang kita sebagai manusia ketika mengalami krisis, respon kita adalah langsung coba cari solusi menurut pikiran kita. 因为成为人，我们在面对危机的时候，我们的自然反应是我们首先想到有什么办法。 Tidak jarang kita jadi angkuh, jadi sombong. 常常我们就会感到骄傲， Kita berpikir berdasarkan pengalaman kita. 我们照做我们的经验来思想， Kita berpikir dari pengetahuan kita yang sangat Omen. terbatas. 照做我们所有的知识来思想。 Atau parahnya kita hanya mau dengar pendapat dari orang yang sesuai dengan keinginan kita. 或者我们只有听一些给我们建议，而他建议是符合我们心意的人而已。 Dalam satu kisah Yosafat, Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik yang ingin saya bagikan. 在约沙法的故事里，有一件事情很吸引我们的，我现在要跟大家分享。 Khususnya perbedaan dari respons Yosafat dan Raja Ahab ketika mengalami ketakutan, kekhawatiran. 那就是约沙法王跟阿哈王，他们面对惧怕的时候所做出的反应。 Bapak Ibu sekalian, diceritakan di 2 Tawarik pasal yang ke-18. 弟兄姐妹，在历代志下第18章里记载， Di situ Raja Ahab, Raja Israel itu sedang berencana untuk menyerbu satu bangsa. 以色列王阿哈王他又攻击一个国家的时候， Dan Bapak Ibu sekalian, bagi yang mau baca bisa baca di 2 Tawarik 18. Saya tidak akan membahasnya secara detail di sini. 呀，如果你们有机会，你们可以念历代志下第18章。 Dan Bapak Ibu sekalian, yang menarik adalah Raja Ahab ketika dia bimbang dalam rencananya, 而是很吸引我们的是，阿哈王在他惧怕而在挂虑的时候， dan Bapak Ibu sekalian, di sana dia itu mencari pendapat-pendapat dari para nabi. 而他不是寻求上帝，而寻求一些先知的看法。 Di sana dia menerima arahan dari 400 nabi palsu. 那时候他就寻求450个假先知的看法。 Dan Bapak Ibu sekalian, ada satu nabi yang awalnya tidak diundang oleh Ahab. 弟兄姐妹，起初有一位先知不被阿哈王邀请， Yaitu Nabi Mika. 就是米迦先知。 Bapak Ibu kalau baca kisahnya, kenapa Raja Ahab itu tidak mau undang Mika? 如果我们读他的故事，为什么他不邀请米迦先知呢？ Karena dia adalah Nabi Tuhan 因为米迦先知是上帝的先知， yang menyatakan kebenaran. 他是传真理的先知。 Tapi Raja Ahab yang jahat di mata Tuhan ini nggak suka dengar nasihatnya. 但是阿哈王在上帝眼中是坏的王，他不喜欢听真理。 Kenapa? 为什么呢？ Karena dia mau dengar apa yang baik menurut dirinya sendiri. 因为他所要听的只不过是一些符合他心里所想的。 Jadi di tengah dua pilihan antara nasihat nabi palsu atau nabi Mika, nabi Tuhan, 而在2个选择当中，就是假先知和上帝的仆人米迦先知 之间， Raja Ahab memilih nabi palsu. 阿哈王他选择这些假先知。 Kenapa? 为什么呢？ Karena nabi palsu mengatakan sesuai dengan 因 harapannya 为这 dia. 些假先知告诉他是符合他心意的人。 Raja Ahab tidak mau menerima kebenaran daripada Tuhan, 阿哈王他不由从上帝那里领受上帝的真理， tapi memilih pilihan yang lain yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. 而他选择其他的，就是照着他的心意的这个看法。 Bapak Ibu sekalian, lewat kisah ini, Bapak Ibu, 弟兄姐妹，透过这个故事， kita bisa lihat sama-sama 我们一起可以看到 satu hal yang sangat jelas, 有一件事情，我们看得很清楚， bahwa sekalipun kita mendengar nasihat daripada Tuhan, 那就是虽然我们已经听了上帝的这个带领， berhadapan dengan kebenaran itu kita justru menolaknya. 我们已经面对了上帝的真理，但是我们拒绝上帝的真理， Karena apa yang Tuhan katakan tidak sesuai keinginan 因 kita. 为上帝的真理不符合我的心意。 Dengan kata lain, kita memang sebetulnya mau cari solusi yang baik menurut kita, bukan menurut Tuhan. 其实我们所有寻找的不是上帝的真理，而是一些照做我们心里的心意的这个办法。 Raja Ahab beda dengan Raja Yosafat, Bapak Ibu. 而这个阿哈王跟约沙法王，他们2个都有分别。 Dan Raja Yosafat itu mencari Tuhan dan dia melakukan apa yang Tuhan mau. 约沙法王他寻求上帝，而他遵行上帝的旨意。 Dan Bapak Ibu sekalian, meskipun sekali lagi Raja Yosafat pernah beberapa kali gagal, kita bisa lihat di kisah hidupnya. 在他的生平，我们虽然可以看到约沙法王他有好几次
他失败了。 Tapi satu hal dari kehidupan Raja Yosafat yang kita perlu teladani sekali lagi. 但是从他的生平，我们可以学到一个好的榜样。 Dia mengajarkan kita, dia memberikan teladan kepada kita untuk tidak hanya mencari Tuhan, tapi juga percaya dan taat sama pimpinan 他 Tuhan. 给我们一个好榜样，不是单单寻求上帝的真理，但是他也要顺服实行上帝的真理。 Dan Bapak Ibu sekalian menjadi pribadi yang punya kebiasaan mencari Tuhan dan mengikuti pimpinan Tuhan. 弟兄姐妹，我们要成为一个神的儿女，常常寻求上帝、顺服上帝旨意的人， Akan membawa kita bisa mengalami penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup 能 kita. 够使到我们在我们的生活当中感到上帝奇妙的作为。 Dan Bapak Ibu sekalian, lalu apa yang perlu kita lakukan? 然后我们该做什么呢？ Bapak Ibu, dalam masa pandemi ini saya mendengar beberapa kisah yang diceritakan oleh beberapa jemaat. 弟兄姐妹，在这个新冠病炎蔓延的期间，我听到好几个人家告诉我的一些事件。 Banyak yang men-sharingkan tentang apa yang dia alami di masa krisis ini. 有一些弟兄他们跟我分享他在这样的危机当中他所面对的事情。 Ada yang bosan di rumah karena nggak bisa kemana-mana. 有一些人因为不能够到处去，他在家里感到很无聊， Dan kemudian menjadi stres karena terlalu bosan di rumah. 因为在家里很无聊，他就感到有压力。 Ada yang kehilangan pekerjaan. 有一些他们失去了他的工作， Ada yang mau daftar kuliah tapi punya halangan dalam hal ekonomi. 有一些他要报名上大学，但是经济上有问题。 Ada yang harus terpaksa terus bekerja dengan segala resiko yang ada. 但是有一些他们仍然照常工作，虽然要面对很大的这个危险。 Mungkin juga ada yang stres karena terus harus di rumah, padahal rumah tidak terasa seperti rumah. 但是有一些他们感到压力很大，因为常常又待在家里，而他在家里一点都不温馨，不像家。 Dan Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian punya problem masing-masing. 我相信我们大家，我们个人都有个的问题。 Dan tentu kita mencari dan bertanya apa yang harus saya lakukan kemudian. 当然，我们就会问：我该做什么呢？ Apa yang harus saya lakukan di tengah keadaan seperti ini? 在这样的情况，我该做什么呢？ Dan Bapak Ibu sekalian, di dalam kisah ini kita jelas diajarkan untuk mencari kehendak Tuhan dan mengikuti arahannya. 透过约沙法王这个故事，教导我们，当然我们要寻求上帝，而且照着上帝的旨意行。 Langkah-langkah praktis apa yang kita bisa lakukan, Bapak Ibu? 有什么我们可以实行的呢？ Yang pertama jelas kita berdoa kepada Tuhan. 首先，我们当然要祷告上帝， Kita bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. 我们要求问上帝：我该做什么呢？ Tentu tidak hanya berdoa. 当然，我们不是单单祷告， Kita juga harus baca firman 我 Tuhan. 们当然也要读神的话语， Sehingga kita tahu firman Tuhan yang benar itu seperti apa. 直到我们知道神的话语、神的真理是怎么样告诉我们。 Sehingga ketika kita diperhadapkan oleh dua pilihan, 因此，当我们有两个选择 kita 的时候， bisa menimbang pilihan itu berdasarkan firman Tuhan. 因此我们就能够照着上帝的话语来做选择 Dan。kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, 第三点， kita bisa ngobrol dengan sesama orang percaya. 我们可以跟其他的信徒一起沟通交流， Dengan teman komsel kita misalkan, 或者跟我们小组的朋友一起交流， dengan hamba Tuhan, 或者能跟神的仆人交流， dan sebagainya. 还有其他的 Tuhan 信徒。 Tuhan bisa pakai orang-orang seiman, teman-teman seiman kita itu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengarahkan kita. 上帝可以使用其他的仆人、其他的信徒来成为上帝帮助我们的那个器皿。 Dan Bapak Ibu sekalian, saya yakin ketika kita melakukan itu, 那弟兄姐妹，我相信当我们这样做的时候， pada waktunya Tuhan, kita pasti akan mendapatkan pencerahan daripada Tuhan. 时间到了，当然上帝有他的办法来使到我们能够看得清楚。 Kita pasti bisa mendapatkan satu jawaban daripada Tuhan. 我们到时能够从上帝那里得到答案。 Tentu semua Tanda. itu Tuhan akan berikan pada waktunya Tuhan. 当然，这些上帝又赐给我们是照着上帝自己的时间， Bukan pada waktunya kita. 不是照着我们的时间。 Kadang memang Tuhan mengizinkan kita untuk mencari dalam waktu yang cukup lama. 有时候上帝允许我们透过一段
很长的时间不断的寻找。 Tapi satu hal yang saya yakin Bapak Ibu, 但是有一件事我很肯 di 定 dalam 的， proses itu 在这样的过程中， Tuhan ada di situ. 上帝在其中， Dan Tuhan pasti akan memberikan arahan kepada Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. 上帝一定会指引你，指引大家。 Sehingga Bapak Ibu, 因此， ketika kita stres, kita takut, kita khawatir, 因此，当我们忧虑，当我们惧怕，当我们有压力的时候， ketika kita mencari Tuhan, 当我们又寻求上帝 maka，saya yakin kita tidak akan membuat keputusan yang salah di mata 那 Tuhan. 我相信我们就不会做错决定。 Dan keputusan itu pasti akan berkenan di hadapan Tuhan dan akan membuat kita mengalami tuntunan Tuhan yang ajaib. 而我们的决定讨上帝的喜悦，而且我们的决定会带来我们料不到的结果。 Mari kita terus mencari Tuhan dan menaati tuntunannya. 让我们不断的寻求上帝，而且顺服上帝的引领。 Kiranya Tuhan menolong setiap kita Bapak Ibu. 但愿上帝帮助我们每一位。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dengan firman Tuhan hari ini. 我们在天上的父，我们这时候要感谢您的话语。 Kami diingatkan sekali lagi bahwa kami tidak boleh bersandar kepada pengertian kami sendiri. 我们再次被提醒，我们不可以单单靠着我们自己的智慧。 Kami diingatkan lewat teladan dari Raja Yosafat. 透过约沙法王的榜样，我们可以学习， Supaya di dalam keadaan hidup kami terus mencari Tuhan dengan tekun. 让我们在我们生活的压力下，我们仍然恒心的寻求上帝。 Kami terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang Engkau mau kami lakukan. 我们不断的寻求上帝，要上帝告诉我们，我们该做的是什么， Sehingga hidup kami boleh sungguh menyenangkan hati Tuhan. 使到我们的生活能够讨上帝的喜悦， Dan sungguh juga hidup kami boleh mengalami penyertaan Tuhan yang ajaib. 而我们的生活也可以感受到上帝的奇妙的同在。 Dan Tuhan, saat ini hamba berdoa kepada setiap jemaat Tuhan. 而上帝，我们这时候为着所有的会友祷告。 Hamba tahu Engkau yang mengetahui segala permasalahan kehidupan mereka. 我们相信上帝，你知道我们所有每一位的挣扎。 Engkau tahu betapa sulitnya hidup mereka. 上帝，你也知道他们的生活中的困难。 Tuhan tolong mereka ya Tuhan. 主啊，求你帮助他们。 Biarlah Engkau menyatakan kehendak-Mu atas hidup mereka. 主啊，求你让你的旨意显明给他们， Sehingga mereka boleh merasakan dengan kasih-Mu yang ajaib itu. 让他们能够感受到你那奇妙的爱。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢你，上 Kami 帝。 berdoa, kami bersyukur 我们这样祷告，我们这样感恩， hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 是奉靠我们主耶稣基督圣名。 Amin. 阿门。 Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah. Saya mengajak kita untuk menaikkan beberapa pokok doa. Pertama, mari kita bersama-sama berdoa pemerintah daerah Jakarta memperpanjang masa PSBB, pembatasan sosial berskala besar hingga 4 Juni karena jumlah korban virus COVID-19 yang semakin banyak. Mari kita berdoa supaya peraturan pemerintah ini dapat didukung sepenuhnya dan dipatuhi oleh warga Jakarta. Supaya korban tidak semakin banyak dan penyebaran virus ini bisa diatasi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kiranya Engkau terus menyertai bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Engkau menyertai kota Jakarta ini ya Tuhan. Khususnya saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk perpanjangan masa PSBB, kiranya Tuhan campur tangan dan Tuhan memimpin segala sesuatunya. Supaya masyarakat boleh bekerja sama dan mematuhi peraturan dari pemerintah ini. Sehingga ya Tuhan kami rindu melalui kerjasama yang baik antara pemerintah dan juga rakyat. Yang bersatu padu boleh terus berjuang untuk melawan penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Kiranya belas kasihan Tuhan boleh Tuhan nyatakan bagi negara kami, bagi kota Jakarta ini. Sehingga ya Tuhan korban boleh semakin sedikit dan akhirnya penyebaran virus ini, virus corona ini bisa diatasi. Dengar doa kami, nyatakanlah belas kasihan Tuhan kepada bangsa kami, kepada kota Jakarta. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, saudara sekalian, mari kita berdoa untuk petugas medis yang terjun langsung merawat dan menolong para korban virus COVID-19
Mereka sangat rentan tertular dan jam kerja mereka begitu panjang sehingga menguras fisik mereka. Kita berdoa kiranya Tuhan memberikan perlindungan, kekuatan untuk mereka. Kita berdoa supaya Tuhan juga menjaga kesehatan mereka. Dan segala kebutuhan mereka seperti makanan dan perlengkapan APD selalu tercukupi. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, dalam kondisi seperti ini banyak petugas medis yang terus berjuang, yang terus bekerja keras, menyampingkan kepentingan pribadi mereka, menyampingkan kepentingan kesehatan mereka. Mereka terus berjuang untuk menolong para korban COVID-19 ini. Tuhan, Engkau lihat hati mereka, perjuangan mereka. Kiranya Tuhan juga menjaga dan melindungi mereka ketika mereka bertugas. Tuhan memberikan kesehatan yang baik bagi mereka. Tuhan menjaga mereka supaya mereka tidak tertular. Sehingga melalui mereka ya Tuhan yang terus berjuang ini, para korban COVID-19 ini banyak yang tertolong. Kiranya Tuhan menjaga keluarga mereka, kebutuhan mereka, dan apa yang mereka perlukan untuk melindungi diri mereka ketika mereka bertugas seperti APD dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kiranya Tuhan yang mencukupkan. Belas kasihan Tuhan, Tuhan nyatakan bagi para petugas medis. Jaga mereka dan lindungi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Kristus sekalian, yang berada di rumah, kita tetap terus memohon berkat Tuhan bagi kita semua. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih dan pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus senantiasa memimpin kehidupan saudara, melindungi, menjaga saudara sekalian, kemanapun saudara berada. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus menyertai, menguatkanmu, melindungimu, dan terus memperkokoh imanmu dalam setiap keadaan apapun. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ibadah kita selesai, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. So sekalian yang terkasih di dalam Kristus, walaupun saudara berada di rumah, kiranya saudara terus boleh menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan keluarga, dan kiranya dalam situasi seperti ini boleh mempererat hubungan satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain. Dan juga kita boleh menyediakan waktu untuk lebih banyak bersekutu dengan Tuhan melalui doa dan membaca firman. So sekalian, karena wabah COVID-19 ini yang dimana korban masih terus bertambah, maka pemerintah pusat maupun Pemprov DKI mengambil keputusan untuk memperpanjang PSBB di kota Jakarta sampai tanggal 4 Juni. Kiranya kita boleh mendukung program pemerintah ini. Kita boleh tetap lebih baik berada di rumah, kecuali untuk hal-hal yang penting saja kita keluar rumah untuk hal-hal yang sangat penting.
Dan saudara sekalian, kiranya juga kita menghindari untuk berkumpul dalam jumlah yang begitu banyak. Kita boleh bersama-sama mendukung program pemerintah ini. Kita menjaga kesehatan kita. Kita menyediakan waktu untuk berjemur pagi hari sehingga itu boleh memperkuat imunitas kita. Karena sinar matahari sangat kita butuhkan. Kita juga terus makan makanan yang bergizi. Jangan lupa juga minum vitamin sehingga tubuh kita boleh fit. Dan juga kita boleh menyediakan waktu untuk berolahraga. Walaupun mungkin hanya bisa di rumah, kita boleh menyediakan waktu untuk berolahraga. Kiranya kita boleh bersama-sama mendukung program pemerintah yang sangat baik ini. Dan saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur di mana ketika kita mengumpulkan dana untuk APD yang dibagikan melalui sinode maupun yang kita salurkan sendiri, dan juga dana yang terkumpul yang dibelikan sembako dan didistribusikan kepada jemaat yang membutuhkan. Terima kasih untuk dukungan saudara sekalian yang di tengah kesulitan seperti ini mau terus berbagi bagi saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan. Dan saudara sekalian, kiranya kesempatan ini terus kita boleh menyatakan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Dan bagi saudara sekalian yang ingin terus mendukung, saudara sekalian juga bisa memberikan dukungan melalui gereja. Nah saudara sekalian, ada berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapak di sorga, Bapak Chong Xiaomin dalam usia 68 tahun. Ini suami terkasih dari Ibu Chong Lip Chin. Jenazah sudah dimakamkan di TPU Pondok Rangon hari Selasa tanggal 19 Mei. So sekalian, kita terus mendoakan keluarga yang ditinggalkan, kiranya penghiburan dan kekuatan Tuhan terus menyertai mereka, menolong mereka ketika mereka kehilangan orang yang mereka kasihi. Ya saudara sekalian, kiranya kita terus boleh tetap semangat beribadah, walaupun kita belum bisa berkumpul beribadah di tempat ini, tetapi walaupun kita beribadah di rumah, semangat kita beribadah jangan kendur. Tuhan hadir dimanapun berada, termasuk hadir di rumah saudara sekalian ketika saudara beribadah. Nah saudara sekalian, sampai kapan kita ibadah di rumah? Kita belum tahu sampai kapan, tetapi jikalau waktunya kita beribadah di gereja, saudara sekalian yang ada di rumah akan diberikan informasi kapan kita akan memulai ibadah kembali di gereja. Kiranya saudara sekalian, damai sejahtera Tuhan boleh senantiasa menyertai kita semua walaupun kita berada di rumah kita masing-masing. Amin. Tuhan memberkati.